Tuan-tuan muslimin muslimat, di sana ada benda yang Islam izinkan dalam kaedah fiqh. Ada yang berbunyi, adat-adat yang tidak bercanggah dibenarkan. Itu kaedah fiqh. Ada adat-adat dalam kehidupan orang-orang Melayu yang Islam benarkan, tak ada masalah dia, yang kita mesti faham. Dan ada benda yang Islam tak bagi, terutama yang membabitkan khurafat dan perkara-perkara yang menyanggahi akidah. Ayat ni nak cerita golongan yang langsung tak guna akal. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam ayat ni, awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah kata, kenapa teruk benar kamu? Kamu nak ikut jugakah kata Allah? Datuk nenek moyang kamu, pemimpin-pemimpin terdahulu, orang-orang sebelum kamu, kata Allah, yang punya dua sifat. Pertama, la ya'qiluna syai'a, mereka langsung tak boleh berfikir tentang agama. Nak ikut ke jenis manusia yang ada seorang tua baru-baru ni dia sebut viral dalam internet. Dia punya marah dengan 1MDB. Memang kita pun marah pelaburan yang tak mendatangkan hasil, tapi orang tua ni punya marah. Dia buat suatu tamsil, dia kata hampa makan duit 1MDB apa semua ni. Dia buat tamsil, dia kata apa? Ha boleh dia perli, boleh macam sembelih babi sebut bismillah. Allahu akbar tuan-tuan. Umur dah 93. Hampa kenal kan? 93. Habak baru-baru ni sembelih babi sebut bismillah. Dia nak buat tamsil, dia punya marah. Ia siapa yang tak marah penyelewengan duit hak rakyat, harta rakyat. Dan kita sebut dah, kita kena cari jalan penyelesaian. Kita minta tubuhkan Suruhanjaya Diraja. Siasat 1MDB itu cadangan kita. Kita jumpa dah CEO dia, Arul Kandar tu, kita jumpa, kita bercakap, kita beri cadangan 1, 2, 3, 4, 5. Kerana bagi kita, kalau maki hamun pun takkan selesai kes. Kita ambil budaya politik matang. Maki hamun selesai, kawan MDB tak selesai, maka kita cari jalan bertemu. Mai orang tua ni serupa hampa sembelih babi sebut bismillah halal. Allah, awaklah teruk sangat tamsil yang hamba, sampai tak boleh berfikir. Babi ni jadi boleh bukan pasal bismillah. Babi ni jadi boleh kerana ada kaedah fiqh, ad-darurah tahbihul mahzurat. Bila datang darurah, yang halal, yang haram jadi halal. Kena ada ad-darurah. Ad-darurah seperti tak boleh makan sebulan sesat dalam hutan, mati dah. Kalau tak makan mati. Tiba-tiba melintas si babi itu. Tengah duk lembek tu, 5 orang sesat di Gunung Jerai contoh. Ayak dah tak minum sebulan, makanan dah tak jumpa sebulan, tiba-tiba duk bunyi babi melintas, maka boleh ditangkap babi itu dan dimakan. Cuma lagu mana nak sembelih, yang tu saya tak tahu, kerana babi tiada tengkuk, dia luwih elok. Sembelih ni, zibah ni tengkuk, dia tak ada, dia luruh. Lagu mana empat nak buat, empat buat pi lah. Janji empat boleh makan, empat penyawa. Makan pula kena mengaji fiqh. Makan dia lagu mana, bukan sampai kenyang. Sampai sendawa dah, balai hokok lu, sandak kat pokok. Sendawa. Itu sembang kat member. Sedap babi tu. Mereka kata silap kita tak makan awal lagi kita. Boh, tak okok potong pula.
Kikih kaki tu buat sup. Nak mampu makan dia takak boleh menyawa dah. Makan babi tu takak boleh menyawa dah. Haram balik babi tu. Tu hukum. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Ayat berapa nanti kita jumpa ayat tu? 175 Al-Baqarah. Nanti jumpa 174. Nanti jumpa ke depan, nanti kita jumpa bab babi tu. Nanti kita bawa kaedah fiqah yang saya sebut. Saya tak hurai panjang malam. Nak sebut bukan pasal bismillah tu, tapi pasal kaedah fiqah. Kerana menjaga nyawa dituntut di dalam Islam. Jaga nyawa ni Allah suruh. Sebab tu membunuh dengan sengaja mesti balas bunuh. Sebab dia ambil nyawa orang. Allah izinkan dia mati, tapi perbuatan dia tembak, bunuh. Yang apa nama ni, yang di sekolah menengah digemas tu, yang budak perempuan mati tu, trekta tu kan, Allah, yang tu kesian lah. Belik trekta tu tercampak, patah, kena kepala budak tu, meninggal. Allahu Akbar. Insiden. Cuma dalam paper kita baca, polis tetap akan menyiasat kes itu di bawah 302 Kanun Keseksaan membunuh tanpa niat. Walaupun driver traktor tu dah dibebaskan dengan jaminan polis, tapi polis kata tetap siasatan berjalan atas akta, atas dia punya kod membunuh tanpa niat. Allah, kesian kita dengar. Kawan tu bukan sengaja. Kita harap fikir baliklah. Sedih kita baca kawan tu cari makan rezeki, potong rumput sekolah. Macam kita sekolah kecil-kecil lah kan, pakcik traktor tu potong. Nak buat lagu mana belik tu tercampak? Bukan dia dah. Tapi itulah undang-undang yang ada. Tetap dia akan disiasat, kata polis, tapi membunuh tanpa niat. Allah, sedih pula kita dengar. Yang kawan tu meninggal dah, lagi sedih kita. Nak buat lagu mana? Umur 14 tahun, pecah kepala, buat lagu mana? Bayanglah pisau tu. Allahu Akbar. Ini nak cerita takdir Allah. Nak sebutnya membunuh dengan sengaja, balas bunuh, ambil nyawa orang. Tak boleh. Islam ajar nyawa, jaga nyawa. Maka babi boleh makan, tapi bukan atas bismillah. Ya, orang tua dibuat tamsil haru biru betul. Tak elok tamsil macam tu, merosakkan imej Islam. Na'udzubillah min zalik. Baik, bagaimana Allah Ta'ala ajar? Kamu nak ikut juga kan? La yaqiluna syai'ah. Yang tak boleh fikir langsung tentang agama. Wala yahtadun. Dan golongan ni kata Allah tak dapat hidayah, petunjuk. Hidayah tak dapat, agama tak faham. Takkan kamu nak ikut? Hidup ni kena faham agama. Sebab itu Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum." Buka Fathul Bari dalam bab ilmu, bagaimana Imam Ibnu Hajar bahas hadis ini. Kata Rasulullah, hadis Muawiyah, Sahih Bukhari, kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa ndak Allah ndak dia jadi baik. Siapa yang Allah pilih, may yuridillah, yuridillah daripada kalimah iradah. Iradah makna berkehendak, urid mana hendak. May yuridillah, siapa yang Allah berkehendak dianya khairan, dianya jadi baik, maka Allah bagi dia tanda. Tanda dia kata Nabi, yufaqihu fid din, dia faham agama. Itu yang kena faham agama pun jadi baik. Mereka tak faham agama tu yang jadi jahat. Tu yang bantah, tu yang lawan, tu yang komen, tu yang komplain. Bila la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Tu dia. Sebab itu kita kena ikut orang faham agama. Walau dia tak ada serban di kepala dia, walau dia tidak berjubah, dia pakai baju biasa, tapi dia faham agama, ikut dia.
Bukan nak tunggu dia pakai serban jubah. Ikut dia bila dia ajak kita kepada agama yang benar, kepada ad-din yang Rasulullah ajar. Halal, halal, haram, haram, hukum Allah dan sebagainya. Yang ni dia seru kita ikut. Golongan ni jangan ikut. Jangan ikut golongan-golongan dulu yang tak tahu apa. Inilah kebodohan paling maksimal sekali. Kalau istilah orang Perak, lame juga ustaz. Kalau mengundi tu aja hak lame juga. Sudah. Tak mau dia berubah ustaz. Elok aman damai dah kitanya. Apa kepala otak komik? Tu jawabnya. Tuan-tuan, lame-lame juga. Tapi kalau lamenya tak fikir Islam, atau terajang keluar je leh. Nak sebut apa tuan-tuan, jangan guna akal sampai kita diperbodohkan oleh iblis dan syaitan. Sebab hidup bukan di sini saja. Kita nak jumpa Allah di akhirat. Kita nak mati duduk sorang-sorang di alam barzah. Apakah kita nak rasa cukup dengan selamat di dunia, tetapi merana di dalam barzah dan merana di akhirat? Fikirlah sendiri. Ayat ni nak ajar bahawa kita dilarang ikut orang yang tak faham agama. Kita dilarang, kalau dalam konteks demokrasi, dilarang memilih orang tak reti agama. Kita mesti ambil orang yang faham agama, yang akan bimbing kita sampai akhirat, insya-Allah. Ini kaedah dia. Dan nanti kita akan tengok ayat selepas dia. Puak-puak ni dia jenis apa? Dia jenis binatang. Binatang jenis apa? Bulan depan. Binatang puak-puak ni. Na'udzubillah. Siapa cakap binatang? Bukan saya, Allah. Nak tengok binatang jenis mana? Tunggu bulan depan. Jumpalah binatang tu. Na'udzubillahi min zalik. Binatang yang kita akan tengok nanti, Allah bahas benda ni, Allah sebut pada ayat seterusnya. Maka kesimpulan pada malam ini, ayat 170 ini mengajar kita supaya jangan jadi golongan manusia ini. Apa dia? Bodoh tak boleh fikir. Hidup atas kebendaan. Asal senang sudah. Asal senang sudah. Agama nak jadi apa? Lantak. Masyarakat nak tolak Islam? Lantak. Asal kenyang sudah. Inilah golongan dia. Bila kita ajak, kami lame juga. Aba'ana. Elok dah. Kang tukar-tukar kang huru hari kita. Biarlah hak lame juga. Dengan Islam tah ke mana, aurat tah ke mana. Malu tuan-tuan, saya pernah sebut bagaimana seorang penumpang sebuah syarikat di Malaysia yang pramugari dia pakai serba merah. Fahamlah tu. Seorang perempuan mat saleh nama Dr. June Robertson menulis dalam internet. Surat tu dia tulis untuk kerajaan Malaysia. Dr. June Robertson selalu berulang alik naik kapal terbang pramugari merah ni. Hak skirt punyalah sempoi. Dr. June Robertson baru-baru ditulis surat. Dia kata, alangkah jijiknya aku melihat pramugari-pramugari ini yang memakai pakaian yang menjijikkan aku untuk melihatnya. Dalam bahasa Inggeris saya terjemah cakap Melayu. Bagaimana mereka bongkok di hadapan kami, dan maaf sebut muslimat, kelihatan buah dada mereka. Dan aku tahu, aku sering berulang alik ke Malaysia. Aku tahu perempuan-perempuan di Malaysia adalah perempuan yang tidak akan berpakaian seperti seorang pelacur. Dan aku tahu perempuan-perempuan di Malaysia amat menghormati orang asing seperti kami.
Tetapi apa yang aku lihat dalam kapal terbang ini, sesuatu yang amat menjijikkan. Dia tulis surat, Dr. June Robertson, seorang perempuan. Orang kafir pun naik malu tengok pramugari kita punya pakai. Benda ni kita tak buat peduli. Tapi kalau bagi kursi, berebut tak puas hati, sampai lempar dengan kursi-kursi itu sekali. Kursi tak cukup, ambil kursi lempar, biar cukup kursi. Bab ni halal haram, tutup aurat, tak usah peduli. Itu benda kecil. Yang penting kapal terbang tu terbang. Hei, kapal terbang tu terbang, siapa pegang dia? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Mai baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Allah kata, mu tak tengok ke burung di udara bila dia terbang, bila dia kembangkan sayap dia, dia kembang sayap dia, dia tak bergerak, kata Allah, dia kembang sayap dia. Siapa tahan dia daripada jatuh ke bumi? Ma yumsikuhun, siapa yang tahan burung-burung itu ketika dia melebarkan sayap dia, dia tidak kibas sayap dia? Siapa yang tahan dia jangan jatuh ke bumi? Illar Rahman, kecuali Allah yang Maha Pemurah. Tuan naik kapal terbang, tuan duduk tepi tingkap, take off aja kapal terbang tu, tuan entai kat tingkap tu, tengok sayap dia lagu tu, sayap kapal terbang tu lagu tu, confirm pas terjun dah, lari pucat cari pilot. Kata pilot, ni awak sayap kapal terbang lagu ni. Pilot kata, ya ke? Dengan pilot lari. Dah elok lagu tu macam burung di angkasa yang Allah sebut. Allah kata, siapa yang tahan dia? Illar Rahman, Allah yang Maha Pemurah, yang menahan kapal terbang. Adalah sekali-sekala jatuh, itu kehendak Allah. Kamu selamat mendarat, siapa yang tahan? Allah. Kamu berada 40,000 kaki, kamu langgar perintah Allah dengan miniskirt kamu. Tak larat ulama, ustaz tegur atas mimbar, kafir Mak Saleh, Dr. June Robertson tegur. Tak tahulah kok jenis kamu, jenis telinga badak, pekak wal badak. Tunggu bulan depan binatang dia. Mudah-mudahan diberkati Allah. Jangan jadi golongan ini, golongan yang langsung tak boleh berfikir, golongan yang ikut orang-orang dahulu. Walaupun orang-orang dahulu itu kata Allah, la ya'qiluna syai'an, tak boleh fikir satu habuk tentang agama, wala yahtadun, dan juga tak dapat hidayah petunjuk pun ikut juga. Memang nyaya punya kis. Na'udzubillah, ada akal tak boleh guna, baik jadi binatang, maka binatang tu kita akan lihat bulan yang akan datang.